Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir Al-Mas'udi Al-Banjari syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian berkitab kita, iaitulah kitab Usulut Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini Allah memberikan kefahaman mengenai urusan agama kita. Dikala keadaan di akhir zaman ini orang tidak mempunyai kefahaman terhadap agamanya sendiri, tapi Allah memilih kita untuk berada di dalam satu majlis yang moga-moga majlis ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita ditempatkan di dalam syurganya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, Datuk Siak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab Usul Tauhid, kitab Jawi Lama, pada muka surat 3 pada bahagian yang tengah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan firmannya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, mengangkat oleh Allah akan segala mereka yang beriman, mereka itu daripada kamu, dan segala mereka yang datang akan mereka itu ilmu akan beberapa darajat, akan beberapa darjat. Baik, kita masih lagi di bawah tajuk dia, tajuk besar dia,
iaitu kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia. Dia sini dia ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu akhirat lah. Ilmu dunia ni penting juga, tetapi untuk bahagian menyempurnakan kehidupan dunia sahaja. Jadi dunia ni sementara. Dunia bukan selama-lamanya. Malah ada orang dunia dia saat pun ada. 1 saat je. Keluar perut mak sekali uek je, mati. Ada? Ada orang dunianya 10 tahun, budak umur sampai 10 tahun meninggal. Kan, kena langgar bah ke balik sekolah, contohlah. Ada orang dunia dia 50 tahun, 60 tahun. Nah, rata-rata lah paling tinggi pun mungkin kat 100 tahun lebih sikit. Tu pun paling tinggi. Lebih pada tu tak ada. Kat 200 tahun tak pernah dengar lagi. Melainkan zaman umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu tu mungkin ada. Ada yang kita baca dalam kitab-kitab tafsir, zaman dulu-dulu ada yang umurnya sampai ribuan tahun pun ada. Tapi nak kata zaman kita, itulah dunia. Singkat, sementara sahaja. Tapi tiba-tiba kita belajar bahagian ilmu duniawi ni seolah-olah macam kita hidup kat juta tahun macam nak hidup. Pulun punya, sungguh-sungguh mengaji. Pas satu jurusan, pas satu bahagian. Beralih-alih tempat. Kan? Daripada duk Penang mengaji sampai Shah Alam, UiTM sebagai contoh. Ada tak puas mengaji dalam negara, luar negara, sampai ke Oxford, sampai ke macam-macam. Nak belajar tu tidak salah, tetapi bila meninggalkan pelajaran akhirat itu yang salah. Kerana belajar bahagian dunia tadilah tersebut, dia hanya nak menyempurnakan kehidupan urusan duniawi kita. Sedangkan dunia tu sat je. Jadi kita pergi pulun dunia tu lebih sangat, itu jadi masalah. Sebab masa yang kita ada ni, dalam tempoh sehari, kita hanya ada 24 jam, tak lebih tak kurang. 24 jam. Kalau 20 jam kita sibuk dengan dunia, 4 jam lagi saja kalau ada bahagian akhirat. Mana? Jadi dia tak boleh nak himpun dua-dua. Serentak dunia dan serentak akhirat. Dalam kitab Hikam kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, dia kata kalau kamu menghadapkan wajahmu pada tempat matahari terbit, pasti kamu membelakangkan tempat matahari terbenam. Itu gak sebaliknya, kalau kamu menghadapkan wajahmu pada tempat matahari terbenam, maka kamu membelakangkan tempat matahari terbit. Apa makna dia? Makna dia, tamsilan dia, iaitu kalau kamu hadapkan urusan duniamu, wajahmu pada bahagian dunia, maka kamu akan membelakangkan akhirat. Kalau kamu hadapkan wajahmu pada akhirat, kamu membelakangkan dunia. Maka pilihan ada di tangan kita. Wahadaina hunajdain, kata Allah. Aku bentang pada kamu dua jalan. Kamu nak jalan dunia atau nak jalan akhirat? Boleh. Kamu nak jalan dunia, tapi kamu kena ingat, dunia itu mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Dunia sementara. Kekayaan kita kecap hari ni tak kekal selamanya. Ada orang pulun dengan dunia ni sampai tak pernah datang ke masjid. Asal tanya sibuk, mesyuarat sana, mesyuarat sini. Lepas kali target dia pencen baru nak datang masjid. Pas pencen pula, bawa keluar habislah duit apa nama, pencen ke, duit KWSP ke apa. Duduk di kampung, ada tanah kebetulan, buat rumah. Buat rumah tak nak kecil, besar lah. Sebab gaji banyak, duit banyak. Buat rumah besar, lebih besar pada masjid tempat dia. Buat rumah besar, tiga tingkat, siap kolam renang. Benang pun tak pandai, buat gaah kolam renang. Nak tunjuk kat orang yang rumah dia tu hebat. Zaman nak tunjuk kat orang. Nah, buat. Kata kontraktor, tengok pelan gini ni, apa yang cik nak ni, rumah ni lambat tak siap ni.
Kat 3 tahun kot mungkin baru siap. Itu pun jangkaan awalnya. Kata tak kisah. Nah, asal rumah saya paling lawa dalam kawasan ni, dalam kampung ni. 3 tahun pun tak apa, 6 tahun pun tak apa. Baiklah, tak apa, buat jalan projek. Lepas cukup 3 tahun dan dah memang siap. Lepas dah siap, bahagian nak serah kunci kepada tuan rumah. Ambil gambar, selfie, buat kenang-kenangan depan rumah. Nak serah kunci, nak masuk dah. Tengah-tengah ambil gambar tu, dalam duk ambil gambar tu, tuan rumah batuk 3 kali. Kali keempat, senyap terus. Mati tuan rumah. Padahal dia kerja daripada umur dia entah kat 18 tahun ke 20 tahun, sibuk urusan kerja dia sampai akhirnya pencen 60. Sampai umur 60. Segala duit yang dia himpun tu sebab nak buat rumah yang makan masa 3 tahun. Lepas siap je rumah, langsung tak jejak kaki tidur dalam bilik rumah dia. Mati dia. Duduk dalam kubur menyesal tak sudah. Apa yang selama ni dia pulun kat dunia, ditipu oleh dunia. Itu ada. Habis. Tak ada apa, kena tipu dengan dunia. Bukan salah milik dunia, milik pilah dunia ni. Tapi jangan sampai kena tipu. Nah, jangan sampai kita terpedaya dengan dunia, ikut dunia. Nah, nak milik dunia, milik lah. Tapi jangan sampai dunia kawal kita. Biar kita kawal dunia. Nah, kita kawal urusan kerja kita. Ni sebabkan kerja, habis mayang tak boleh. Nak pergi Jumaat tak boleh. Nak pergi dengar kuliah tak boleh. Itu tanda dunia kontrol kita. Patut kita tegaslah. Nah, tak kira bos ke siapa ke, awak bos saya, Allah Tuhan saya. Awak tak bagi saya semayang, saya akan tetap semayang juga. Sebab rezeki saya bukan di tangan awak. Rezeki saya di tangan Allah. Pegang kemah-kemah gitu akidah. Ni tak boleh, tak apalah. Habislah kita. Kita ditipu dengan dunia. Lah kali pulun situ sampai tak semayang, sibukkan kerja. Lah kali kaya tak kaya? Nak kaya tak macam tu tak? Kalau kaya pun habis. Sibuk dengan kekayaan itu, akhirnya jadi rosak diri dia. Ada. Sibuk dengan kekayaan. Bila rumah besar sangat, nak mengemah pun banyak. Nak kemah wang tamu saja kat besar mana. Bilik air nak cuci lah, apalah. Akhirnya sibuk bahagian tu. Dah bila nak baca Quran? Bila nak baca kitab? Bila nak ngapal hadis ke apa ke, hafal ayat Quran ke? Lepas tu kita banyak alasan. Allah Ustaz, tak dan Ustaz, tak dan Ustaz, tak dan. Datang malaikat maut. Dan ke tak dan? Ada. Sebab tu tak ada sebenarnya. Sebenarnya ada pada kita ni. Apa kita nak buat? Tinggal lagi siapa kawal siapa. Situ masalah dia. Sebab tu di sini nak diterangkan dalam kitab ni kelebihan tentang ilmu akhirat. Ada. Ilmu akhirat lebih utama kerana akhirat itu kekal abadi. Kalau kita pulun sungguh-sungguh ilmu akhirat, memang sangat-sangat berbaloi. Sebab apa berbaloi? Kalau dapat hasilnya nanti syurga, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Cuba tuan-tuan fikirlah, renung. Kita bukan orang alim. Kita bukan hafal banyak ayat Quran ke hadis sebagainya tak. Tapi kita ada akal, kita fikir. Kalau cuba-cuba kita bayangkan duduk sejenak seorang-seorang dalam keadaan sunyi sepi, fikirkan sejenak dalam benak kepala kita. Kalau takdir aku mati, kemudian di hari kiamat selesai semua urusan, Allah masukkan aku dalam syurga. Dalam syurga semua benda ada. Dan syurga bukan tempat sedih. Tak ada sebarang kesedihan di dalam syurga. Apa kamu nak, semua ada. Kamu nak macam mana, semua ada. Kamu nak kereta mahal, lebih pada Velfire Allah boleh bagi. Lebih pada Ferrari, lebih pada tu lagi. Macam-macam kehebatan. Cuba kita fikirkan. Tinggal lagi kena korban sat sikit ni bahagian dunia ni. Kan nama mana? Kata guru kami, pejam celik, pejam tak celik-celik. Tu jangan pejam lama kan, takut tak celik. Ada. Ni dunia. Kejap je.
Ada. Satu saya perasan tengok tok guru saya, dia macam tu lah sifat dia. Dia kan ada salah seorang isteri dia muda. Mungkin semua isteri dia muda ke? Tapi yang keempat tu muda lah. Jadi ada sekali tu saya bawa dia, saya duduk dalam kereta. Tok guru punya style, kalau telefon dia buat loudspeaker, jadi dengan kami pun dengar. Tu isteri dia macam ngata lah, bukan ngata, macam luah perasaan. Anak ni macam-macam ragam gini. Tok guru tenang jawab, Allah, sak je budak-budak tu kecil, dia kata. Nak pejam-pejam celik lagi, besar dah lah. Makna nak maksudkan situ apa kita nak faham. Nak bukan pasal masalah keluarga tu, tapi apa nak faham daripada cara tok guru menangani tu. Seolah-olah tok guru nak sampaikan pada kita, dunia ni sak je. Susah dia kejap. Kan? Tak lama mana. Kalau payah tu tak kekal. Yang nak payah ni dalam alam barzah tu betul-betul payah. Itu mengadu pun tak kena tak? Dunia ni kalau kita susah ngadu kat orang boleh tolong. Banjir. Kan? Sekarang ni isu paling hangat ni isu banjir lah. Isu banjir, tak ada duit apa semua habis, harta habis, rumah habis. Ada gak orang boleh tolong kita? Kan? Kita minta tolong, minta bantuan, insya-Allah pasti ada orang tolong. Macam mula-mula Covid hari tu. Kan? Duit tak ada, habis semua kena buang kerja apa sebagainya. Betul? Kata gantung bendera putih lah apalah, tulis kat manilah, kat depan pintu tulis nak perlukan makanan, perlukan beras. Zaki ada orang hantar, orang tolong. Tapi kalau dalam kubur kita susah, siapa nak tolong? Di alam barzah. Saya kata alam barzah tu alam akhirat waktu timbangan pahala dosa. Timbang pahala sikit, dosa banyak. Nak minta tolong siapa? Nah, siapa boleh tolong? Nak? Sebab tu itu sebenar-benar susah. Adapun dunia saya. Dan kalau susah tu pun dia akan hilang macam tu je. Macam penyakit lah, lama-lama hilang macam tu juga. Ada. Jangan kita terlampau risaukan sangat soal dunia. Dunia, bak kata guru kami, keling-keling je. Keling-keling tu maknanya kalih-kalih gitu. Jeling-jeling gitu. Bukannya fokus sungguh. Tengok sungguh tak. Yang nak fokus sungguh ni akhirat kita. Supaya kita tak menyesal di kemudian hari. Jadi Tok Syekh kita ni dia ambil dalil daripada firman Allah. Ayat ni daripada suratul Mujadalah ayat yang ke-11. Asal ayat ni cerita tentang majlis ilmu. Waktu tu Nabi tengah duduk dengan para sahabat. Ayat ni turun hari Jumaat. Waktu tu Nabi duduk di tepi masjid, Nabi sedang mengajar. Sahabat penuh. Kan? Nabi mengajar lagi penuh, rapat-rapat semua duduk, rapat penuh. Tiba-tiba tengah duduk mengajar tu ada beberapa orang sahabat yang datang lambat. Bukan sengaja lambat, tak sengaja datang lambat. Yang lambat tu pula golongan Ahlul Badar. Ahlul Badar ni maksudnya mereka yang pernah terlibat dalam perang Badar. Ahlul Badar ni dimuliakan Allah. Jadi mereka datang sampai-sampai bagi salam ke Nabi, kemudian bagi salam ke sahabat-sahabat yang lain. Dan mereka berdiri. Beberapa orang tadi tu berdiri, tak duduk. Kenapa tak duduk? Kerana tak ada tempat nak duduk, ruang tu tak ada. Kan? Nabi pun tengok diri, tengok tak ada tempat nak duduk. Serta merta waktu tu wahyu turun. Ayat Quran turun. Allah perintah, Allah sebut di dalam ayat ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila diminta kepada kamu, tafassahu fil majalisi. Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, fafsahu, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya. Yafsahillahu lakum, semoga Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Sebabkan sahabat ni tadi berdiri, Allah turunkan ayat suruh lapangkan, maknanya beri ruang untuk mereka duduk. Jadi ini satu amalan yang dipuji. Bila kita tengok ada sahabat kita kesempitan, susah,
Tak bukan susah mana, berdiri je pun bagi duduk, bagi ruang untuk duduk. Biar sama-sama kita sempit tak apa, daripada kita duduk kawan kita berdiri. Ada macam itulah dalam keadaan sekarang. Biar sama-sama kita susah tak apa, jangan kita senang kat sini, tengok sahabat kita yang banjir kesusahan. Ada mangsa banjir. Kemudian pula yang datang tu Ahlul Badar. Ahlul Badar ni golongan yang sangat dimuliakan Allah selepas sahabat-sahabat yang tertinggi lah. 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga, makam dia tu tinggi dah. Kemudian lepas daripada tu makam Ahlul Badar. Siapa-siapa yang pernah terlibat dalam peperangan Badar, kedudukan makamnya tinggi. Sehingga kan dalam tafsir ayat ni yang kita rujuk, cerita tentang ayat ni, Nabi perintahkan ada beberapa sahabat yang bukan Ahlul Badar tapi dia duduk dekat dengan Nabi, duduk depan. Dia duduk depan dengan Nabi ni, dia sampai awal, yang Ahlul Badar tu datang lambat. Jadi orang duduk dekat dengan Nabi. Tapi yang duduk dekat dengan Nabi tu bukan Ahlul Badar. Nabi sebut seorang-seorang, kamu bangun, kamu bangun, kamu bangun, bagi mereka duduk. Yang Ahlul Badar tu Nabi suruh bagi duduk depan. Yang duduk depan tu pindah pergi belakang. Sampai tahap macam tu dimuliakan Ahlul Badar. Maka jadi dalil pada ayat ni. Sebab tu kita boleh memuliakan lebih-lebih lagi orang yang mulia di sisi Allah. Macam ulama'-ulama', tok-tok guru, kita khaskan tempat duduk dia di depan sebagai contoh, kerana memuliakan mereka itu. Kerana apa? Kerana mereka mulia di sisi Allah. Begitu juga macam Ahlul Badar tadi, mereka mulia di sisi Allah. Apa yang Ahlul Badar ni mulia sangat? Mulia tak mulia, zaman perang Badar tu zaman Islam baru nak naik. Zaman musuh keliling depan belakang, kanan kiri musuh ramai. Tapi mereka ni sanggup 313 orang mempertaruhkan nyawa untuk selamatkan Islam. Lepas daripada perang Badar, waktu tu Islam dah ramai. Contoh macam zaman perang Uhud, waktu tu tentera Islam dah ramai. Tapi masa Badar sikit, sampai 313 orang lawan 1000 lebih. Makna kalau ikut kira-kira logik matematik tak boleh nak menang. 313 lawan 1000 lebih, kurang-kurang seorang kena bunuh 3 orang. Itu pun baru sama rata. Makna kata ikut logik payah nak menang. Walau logiknya nampak macam payah nak menang, tapi mereka tak putus asa. Mereka tetap terus nak pertahankan Islam walau mereka tahu bilangan mereka sedikit. Dalam jumlahnya sedikit, kelengkapan pun kurang. Dalam perang Badar, dalam kitab-kitab sirah menyebut hanya ada 2 ekor je kuda. 2 ekor je kuda, yang lain tu naik unta, selebihnya unta pun tak ada, kuda pun tak ada. Baju besi tak ada, ramai tak ada baju besi. Berapa orang je pakai baju besi. Lain tu baju biasa gitu. Tapi sanggup pertahankan Islam walaupun sedikit. Maknanya mahalnya Ahlul Badar tu bukan sebab Badar tu, tapi sebab mereka sanggup mengorbankan diri mereka demi pertahankan Islam. Walaupun secara logik asasnya nampak kemenangan tu susah nak berpihak pada mereka. Tapi mereka sanggup kerana semangat dan cinta yang tinggi pada Allah dan Rasul. Sebab itulah selepas daripada peristiwa Badar, mereka sangat-sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kan tempat duduk pun disuruh oleh Nabi orang yang duduk depan di belakang, dan yang Ahlul Badar duduk di depan kerana mulianya. Ada. Kemudian Allah sebut lagi wa idza qilan syuzu fan syuzu, dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah. Kerana masa Nabi suruh bangun, ada beberapa sahabat yang Nabi suruh bangun tu, mereka macam tak puas hati. Yelah, mereka dah dapat duduk depan dekat dengan Nabi, tiba-tiba Nabi suruh bangun duduk belakang. Bagi pula kat yang lambat tu, Ahlul Badar tu duduk depan. Nabi tahu, dia tak marah lah, taklah. Kata apa ni Nabi, taklah cakap yang tu, sebab Nabi suruh dia bangun-bangun lah. Tapi dia buat muka. Nabi tahu daripada raut wajahnya seolah-olah macam tak suka kerana disuruh bangun. Lantas Allah turunlah ayat ni, wa idza qilan syuzu fan syuzu. Apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah.
Kemudian barulah Allah sebut ayat yang kita nak kupas dalam kitab kita ni. Allah kata yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, apa makna dia? Yarfa' kata Allah. Yarfa' ni asal perkataan rafa'a. Rafa'a ni makna angkat. Datang huruf ya kat depan tu maknanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni maksudnya perbuatan yang sedang berlaku atau akan berlaku. Dia ada fi'il ni ada 3. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kalau fi'il madi maknanya perbuatan yang telah berlaku, maknanya dah lepas. Tapi fi'il mudhari' ni sama ada waktu tu tengah berlaku atau dia akan berlaku pada masa akan datang, ataupun dia jadi berterusan. Jadi sebab tu Allah guna perkataan yarfa' dengan fi'il mudhari'. Maknanya Allah mengangkat ni bukan telah diangkat, tapi sedang mengangkat, dan sampai bila-bila Allah mengangkat. Mengangkat apa? Mengangkat yarfa'illah, Allah mengangkat allazina, akan orang-orang yang amanu, yakni yang beriman. Nak maksudnya di sini orang beriman sentiasa diangkat oleh Allah kedudukan makamnya. Dalam erti kata lain, orang beriman itu makamnya sentiasa tinggi berbanding yang bukan beriman. Sebab tu kita orang beriman jangan tunduk kepada yang bukan beriman, yakni kafir. Haram hukumnya kita pergi salam, cium salam tak apa, cium tangan orang kafir. Nak apa? Tak? Dia pun kafir, kita tundukkan pula kepala kita yang mulia. Kepala kita ni kepala orang beriman, kepala mulia. Nak pergi cium buat apa? Sebab dia YB. Alah YB bukan apa sangat, salam je lah. Nak salam sangat, salam. Mana? Nak pergi sampai cium tangan buat apa? Nak boleh apa? Dia pun sementara kat 5 tahun je. Orang amanah dia adalah jawatan. So kalau jawatan dia hilang, dia dengan kita sama je. Tak ada beza sikit pun lah. Sebab tu yang kita pergi pulun sangat. Sebab tu kadang-kadang saya pelik. Kadang-kadang orang masjid dah ngaji kitab ni, buh kat celah ketiak awak kitab. Sampai naik kuning kitab. Tu panggil kitab kuning. Mana? Tapi bila jumpa orang besar-besar ni, Allah, sungguh sangat. Apa nak sungguh ya? Saya tak ada heran lah. Tak kira YB datuk besar mana ke, tak kira pangkat besar mana, saya sikit tak heran. Melainkan kalau orang tu adalah orang kekasih Allah. Yang ni alim-alim ulama, tok-tok guru, wali-wali Allah. Walau hatta sekalipun dia orang biasa. Sekilas ekor serban dia lagi kita sudah melompat capai tangan dia untuk cium. Kerana tangan orang begini ada barakahnya. Sehingga kan kami diajar cium tangan para alim ulama itu, cium di telapak, cium di bahagian atas dia. Kemudian diterbalikkan tangannya dan dicium tapak tangan dia. Kenapa cium tapak tangan ni? Kerana nak ambil berkat. Kerana setiap yang dia jabat, setiap yang dia pegang, pasti perkara yang baik-baik sahaja. Ulama pegang apa ulama? Quran, kitab, tasbih. Ada ulama pegang tangan amoy. Mana ada? Mana tu ulama apa tu? Tu alim mamak. Mana? Ulama dia pegang benda baik. Kita cium tu sebab nak ambil barakah berkat. Mana tahu apa nama jangkit kat kita. Kebaikan itu jangkit kat kita. Dengan kita pun pula nanti jadi gemar nak baca Quran. Tu. Ni salam siap dengan cium tangan. Tangan mana? Geng kaki rasuah. Batu dengan dia pun jadi rasuah. Sampai ke bawah-bawah daripada pemimpin sampai ke rakyat biasa. Habis. Tak? Salam tangan penipu dengan dia lagi kuat menipu. Jadi kita salam tangan orang baik-baik, moga-moga kebaikan orang tu tertumpah kat kita. Tu. Lepas tu jaga nah. Kita orang beriman ni Allah tinggikan makam. Allah muliakan kita. Allah muliakan kita dengan sebab Allah berikan kita iman. Sebab iman ni memang cakap sebut iman nampak macam biasa je. Tunjuk tak nampak barang. Tapi iman tu sangat-sangat mahal. Kerana iman tadilah kita lepas masuk ke dalam syurga Allah. Dengan sebab iman. Itu sebut anak kunci syurga, iman. Tak ada iman, jangan harap. Baik macam mana sekalipun, takkan langsung tak payah kata nak masuk.
nak bau bauan syurga pun tak dapat. Dulu pernah orang tanya Dr. Zakir Naik, kan? Orang tanya dia, kenapa orang Islam Tuhan masukkan ke dalam syurga, sedang orang bukan Islam Tuhan tak masukkan dalam syurga, sekalipun kalau dia tu baik. Ini bermakna Tuhan tak adil, dia kata. Dia kata Tuhan tak adil. Sebab apa? Sepatutnya tak kira lah dia tu siapa, asal dia baik, masuklah dalam syurga. Kata seolah fahamnya tu. Ini fahaman orang sekarang hari ni. Sebab tu orang duk kata semua agama baik. Rosak akidah. Kan? Dia pun baik juga tu, tak kira lah dia Hindu ke Buddha ke Kristian, dia baik. Ni tak kena. Kan? Jadi akhirnya Dr. Zakir Naik jawab. Tapi dia jawab dengan ditimbulkan balik persoalan pada orang yang bertanya tu. Dia kata, contoh ada 3 orang pemuda. 2 orang daripadanya masuk universiti, seorang lagi je tak masuk universiti. 2 orang ni masuk dalam universiti tu, daftar masuk universiti, kemudian belajar sampailah nak masuk exam. Bila masuk exam, pelajar yang pertama ni dia lulus dengan cemerlang sebab dia belajar tekun rajin agaknya. Akhirnya dia lulus dengan cemerlang, bukan setakat lulus saja, cemerlang pula. Sampai dapat 4 flat lah. Nah, pelajaran dia, grade dia tinggi. Maka Dr. Zakir Naik tanya orang tu, maka layak tak layak budak ni tadi dapat sijil daripada universiti? Kata mestilah layak, sebab dia exam dia lulus pula dengan cemerlang. Lebih-lebih layak lah dia dapat sijil. Betul? Pelajar kedua masuk ke universiti tapi banyak main. Orang suruh mengaji, dia main PUBG. Kena? Akhirnya bila tanya exam, grade jatuh, nak fail. Tak sampai fail lah, tapi orang cakap lulus atas pagar gitulah. Kalau fail kena tendang pula. Ni dia tak fail, lulus tapi atas pagar gitu lah, lebih kurang. Maka Dr. Zakir Naik tanya budak tadi tu, layak tak layak budak ni dapat sijil daripada universiti? Kata budak ni, layaklah juga. Walaupun dia tak dapat grade tinggi, tapi dia lulus juga walaupun atas-atas pagar saja. Kan? Dan dia layak dapat sijil. Okey? Pelajar ketiga, yang tadi ketiga. Tadi saya sebut 2 masuk U, 1 lagi tak masuk U. Pelajar ketiga ni tak masuk universiti. Tak tahu, mungkin sebab tak ada duit ke apa, dia tak daftar masuk universiti. Tapi dia rajin mengaji. Dia duduk kat celah tembok universiti tu, dia tinjau apa orang mengaji kat dalam kelas. Dia pun dengar, dia catat, dia dengar, dia catat. Memang dia budak pandai. Cuma dia tak masuk universiti. Pandai dia. Dia boleh, dia catat apa lecturer tu ajar. Tapi dia duduk luar universiti, dia duduk tengok daripada tembok je. Kan? Tak ada kata kalau dia ambil exam, memang dia lulus pun cemerlang lah, katakan contoh. Tetapi sebab dia tak masuk universiti, maka soalan Dr. Zakir Naik pada budak tu, layak tak layak budak ni universiti bagi sijil kat dia? Kata budak ni, tak boleh ya. Dr. Zakir Naik kata, kenapa tak boleh? Sebab dia tak masuk U. Walau dia pandai sekalipun, tapi dia tak daftar masuk dalam universiti, maka dia mana boleh dapat sijil universiti? Kata Dr. Zakir Naik, kalau macam tu universiti tu tidak adil. Nah, sepatutnya tak kisahlah dia masuk tak masuk, janji dia pandai, bagilah sijil. Kata budak tu, mana boleh, sebab dia tak daftar, dia tak masuk universiti, mana boleh dapat sijil. Begitu juga, daftarlah sebagai Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, maka kebaikan kamu buat semua layak untuk kamu masuk ke dalam syurga. Tapi kalau kamu tak daftar sebagai Islam, kamu tak mengucap 2 kalimah syahadah, walau baik macam mana pun sekali kamu tak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah, dan kamu tak akan layak duduk dalam syurga Allah, kerana kamu tak daftar sebagai hamba kepada Allah. Tak berjanji dengan lafaz syahadah kepada Allah. Satu mahalnya iman. Kan? Jahat-jahat kita pun, nakal-nakal kita pun, banyak-banyak dosa kita pun, tapi alhamdulillah, syukur pada Allah, sebut syukur pada Allah, kita ada iman. Jaga iman. Jangan sampai pecah, jangan sampai retak.
Hari ni banyak orang imannya retak. Jaga-jaga hari tu duk viral video kata Allah ni makhluk halus. Tapi mujurlah dia pun dah tarik balik dan dia mohon maaf atas keterlanjuran katanya. Tapi bahaya. Sebab tu jaga-jaga kita nak bercakap ni biar betul-betul kita faham agama ni. Faham Tuhan kita tu macam mana. Makhluk-makhluk ni, makhlukun. Bahasa Arab ni, tambah huruf mim kat depan asal kataan khalaqa. Khalaqa tu makna cipta. Makhlukun yang kena cipta. Kalau kita kata Allah tu makhluk, makna Allah kena cipta. Kalau Allah kena cipta, Allah bukan Tuhan. Sebab dia pun kena cipta. Rosak akidah. Lepas tu jaga-jaga. Kita ingat, mulut ni walaupun nampak lembik je, lidah ni tak bertulang. Tapi dengan mulut ni lah kita jadi Islam, dan dengan mulut ni juga kita boleh terkeluar daripada Islam. Jarang orang terkeluar daripada Islam dengan sebab tangan dan kaki dan sebagainya. Boleh berlaku tapi jarang. Tapi yang mudah dengan sebab mulut. Dengan sebab bercakap. Ada orang kita tegur dia, kita kata, semayang lah. Kalau tak semayang nanti kamu kena bakar dengan api neraka. Alah, setakat api neraka, aku jiru air padam lah. Cakap gini, rosak akidah. Alah, semayang ke, tak semayang ke, sama je. Tengok, aku tak semayang pun kaya. Cakap gini, kafir terus. Sebab apa? Sebab dia memperendah-rendahkan hukum Allah. Mana Allah wajibkan semayang tu, dia buat dek gitu je. Kalau kita tak semayang, tak sampai lagi kita ni jadi kafir. Tak semayang dikira hanya ingkar sahaja. Dikira berdosa. Tak nak buat apa Allah perintah. Tapi kalau menidakkan perintah Allah, ni lebih kau hajar lagi. Ada? Contoh. Mak dia suruh pergi kedai beli gula. Dia buat bodoh, duduk depan TV, tengok TV. Mana kata, gilah Sat, beli gula mak nak masak ni. Sagi ya mak. Dia buat bodoh gitu. Jahat dah, jadi anak derhaka. Sebab tak ikut perintah mak. Tapi kalau mak dia kata, gilah Sat, beli gula mak nak masak ni. Hang siapa? Hang nak arah-arah aku suruh beli gula, hang siapa dia? Ini bukan sakat kau hajar dah ni. Ini lebih teruk daripada itu. Sama ni. Allah suruh semayang, dia tak nak semayang, derhaka dah. Jahat dah. Tapi kalau dia menidakkan semayang, semayang apa dia? Buat apa semayang? Sama je semayang tak semayang. Dia menidakkan perintah Allah, itu lebih lagi kau hajar. Maka lebih kau hajar, itulah jadi kafir. Maka habis rosak akidah. Lepas tu jaga-jaga. Di akhir zaman ni, iman mudah pecah. Iman mudah retak. Dia kalau dah pecah, dia tak akan masuk dah dalam syurga. Tak akan masuk. Macam contoh saya bawa cerita tentang pinggan. Bagi tamsilan kita mudah faham. Ada orang nak buat kenduri, tak cukup pinggan. Tak banyak, tak cukup. Kat 3 keping tak cukup. Nak buat kenduri 3 pinggan lagi tak cukup. Pinjamlah kat jiran sebelah. Jiran sebelah pinggan lawa-lawa gambar bunga-bunga bagi, pinjam 3. Habis-habis majlis kenduri, pinggan ni dipulangkan semula. 3 pinggan ni dipulangkan balik. Tapi pulang tak macam asal. Masa bagi pasti pinggan tu cantik sebab keluar daripada rak almari yang dihiaskan. Dia elok. Mana ada guna biasa tuan rumah mana guna pinggan lawa-lawa ni, yang guna pinggan dah retak untuk suami dia. Tu yang buh lauk jatuh. Lepas tu dia tanya suami dia, abang tak buh lauk ke? Tak buh lauk apa, bocor bawah ni. Tu bagian pinggan kat rumah. Tapi kalau tamu datang, ni keluar daripada rak beli kat Langkawi. Jadi tu ni pinggan ni dia bagi. Jadi masa bagi cantik lah. Masa pulang macam-macam hal. Pinggan pertama pulang cantik. Siap basuh, siap lap, siap wangi gi bau sabun. Tuan pinggan nak buh mana pinggan ni? Nak buh dalam rak balik. Buat apa nak basuh lagi? Basuh dah. Dah elok dah, bau wangi dah, apa pun sisa makanan pun tak ada. Tak payahlah nak basuh-basuh lagi kat sinki. Buh terus dalam rak. Tu pinggan pertama. Pinggan kedua datang, balik-balik pinggan kedua, sambal ada macam-macam, ada tulang ikan ada. Gigi palsu dekat situ. Nampak? Nak ceritanya kotor pinggan tu. Maka layak tak layak tuan pinggan letak dalam rak?
tak layak. Habis nak buh mana? Buh singki lah. Nak basuh dulu. Basuh pula mula-mula jiruh dengan air. Bila jiruh dengan air, setakat sisa-sisa yang kecil-kecil jatuh dengan air tu. Tapi yang berat-berat tak jatuh. Habis nak buat macam mana? Gosok dengan span. Mula-mula pakai span lembut, tak lut. Terbalik kan, pakai yang kasar sikit warna hijau tu, gosok. Tak jadi gak lah kali pakai dawai besi. Gosok. Tak jadi gak lah kali mesin grinder tu. Gosok. Nak bagi tanggal. Bila dah tanggal habis, bilah balik, lap bagi elok, bubuh dalam rak. Itu pinggan kedua. Pinggan ketiga, balik-balik retak 1000. Berkerak habis ni, retak 1000. Bila retak 1000, nak buh kat singki ke tong sampah? Berapa buh singki, kalau basuh pun takkan nak tampang dengan seletip. Tak jadi ke? Dah retak. Dah pecah dah. Tak payah beli lain lah. Buh dalam tong sampah. Bila buh dalam tong sampah, soalan saya mudah je. Kalau dah masuk dalam tong sampah, ada can tak dia nak balik ke rak? Takkan sampai bila-bila. Begitulah keadaan hamba-hamba Allah balik bertemu Allah. Kita masa datang kat bumi ni semua bersih fitrah. Mana ada dosa budak-budak kecil? Mana ada dosa? Fitrah sebab kita datang daripada syurga. Ingat asal usul kita syurga. Tok kita Nabi Adam AS diciptakan di syurga. Memang tanahnya ambil di bumi, tapi penciptaannya di syurga. Makna kita ni syurga asalnya. Bila barang syurga, barang elok lah, barang baik. Datang ke bumi dalam keadaan baik. Pulang-pulang, tadilah ada 3 golongan. Golongan pertama, macam mana dia datang, macam tu dia balik. Datang bersih, balik pun bersih. Ini golongan bighairi hisab. Tak payah hisab. Bapa balik bersih. Nah, bila balik bersih, tak payah singgah mana-mana. Buh terus dalam syurga. Tempat asal dia balik, rak dia. Buh dalam syurga terus. Golongan kedua macam pinggan kedua. Balik-balik penuh kekotoran. Dosa banyak dalam hati ni. Macam-macam. Dosa zahir, dosa batin, macam-macam dosa. Balik-balik jumpa Allah, tak boleh letak dalam syurga lagi. Sebab kotornya banyak. Habis, kena sental dulu dalam neraka. Tadilah saya sebut. Mula-mula pakai span, tak lut juga. Pakai dawai besi, tak lut juga. Grinder. Macam tu dalam neraka. Dosa kecil-kecil boleh kikih gitu. Tapi dosa berat-berat, yang lama kita buat dah sampai jadi tabiat dah pula. Selamba pula. Ni ramai ni orang buat dosa dalam keadaan rasa tidak bersalah ianya dosa. Berapa ramai budak perempuan pakai baju lengan pendek seolah-olah macam bukan dosa. Pakai tudung sampai nampak getah rambut, maknanya tudung dia boleh nampak aurat dalam dia. Kemudian ayahnya membiarkan anaknya pakai zaman. Saya pun pelik kadang sekarang ni. Kita rata-rata pergi kedai makan ke mana kan, boleh kata 70 ke 80% budak-budak perempuan muda semua pakai seluar ketat-ketat. Seluar jin, habis nampak punggung-punggung. Mana ayah dia? Kalau yang dah berkahwin, mana suami dia? Sekalipun ayah dia AJK masjid sekalipun, akan masuk dalam neraka kerana tak menegur anak dia. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allah kata. Ini banyak ni. Ingat-ingat kita cukup baik dah. Ini tugas dan tanggungjawab kita. Kita komplain kerajaan. Kita komplain pemerintah tak buat kerja. Kita pun tak buat kerja kat rumah. Kita pemerintah tu, khalifah di rumah tu. Isteri dan anak-anak kita, tanggungjawab kita, rakyat kita. Kita tak jaga. Ada? Lepas tu dapat pemimpin yang tak jaga juga. 2 kali 5. Ada? 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 Ni banyak ni habis. Jadi rosak. Ada? Jadi kena sental. Habis dah gugur dosa-dosa kotor, barulah dikeluarkan. Akhriju minan nar, keluar daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Baru layak. Tapi golongan yang ketiga macam pinggan yang retak 1000 tadi. Balik-balik jumpa Allah dalam keadaan iman dia retak. Macam mana iman retak? Dia tak kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Tadilah faham ni Allah ni macam tu, macam benda-benda halus lah apalah, habis menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Ni habis. Sedangkan Allah kata laisa kamislihi syai'.
Allah tak serupa dengan apa pun. Kita mengaji ilmu sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan apa-apa juga. Tapi kalau kita tak mengaji betul-betul mengenal akan Tuhan kita, bagaimana kita nak mengesahkan kita beriman dengan Tuhan yang sebenar-benarnya? Ada. Akhirnya kita khawatir keadaan mati itu dalam keadaan iman yang tidak sah. Bila iman tidak sah, berbalik jumpa Allah dalam keadaan iman yang retak. Iman tu ada tapi retak. Bila retak, pecah, tak terpakai. Bila tak terpakai, duduk dalam tong sampah selama-lamanya. Mana? Duduk dalam neraka Allah selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Tu. Jadi Allah kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Kemudian Allah tambahkan lagi, walladzina utul ilma darajat. Dan dia angkat darjat lebih tinggi lagi ke atas orang-orang yang menuntut ilmu akan beberapa darjat. Orang beriman tu tinggi dah makam dia daripada semua manusia, semua makhluk yang tidak beriman, tinggi dah. Tapi dalam kalangan yang beriman tu ada lagi tinggi makam dia. Mana makam? Makam orang yang utul ilma, orang yang diberikan ilmu oleh Allah kepada dia, yang ada ilmu agama, maka makam dia lebih tinggi daripada orang beriman biasa. Maknanya terbahagi pada dua. Satu orang beriman yang berilmu, satu lagi orang beriman yang jahil, tidak berilmu. Ada. Maka tinggi lagi. Sebab tu kita tak nak sekadar kita orang beriman saja, tapi jadilah orang beriman yang berilmu. Kerana berilmu ni umpamanya macam vaksin lah. Kita duk faham duk COVID ni. Nah, dengan ada ilmu, dia dapat mencegah diri kita daripada sesat. Dan selamatkan diri kita daripada rosak akidah, selamatkan diri kita daripada melakukan ibadah yang salah. Kita mengaji ilmu tauhid, alim ilmu tauhid, kita faham ilmu tauhid, kita tak sesat insya-Allah. Kita tahu siapa Allah Tuhan kita, faham sifat 20. Kita mengaji ilmu fiqh, kita faham ibadat kita, sah ibadat kita. Tak adalah ibadat kita ngarut-ngarut ikut-ikut orang. Kita mengaji ilmu tasawuf, kita dapat menjaga hati kita daripada jadi fasad, jadi rosak. Dengan sifat-sifat mazmumah, tak singgahlah riak. Kalau singgah pun kita tepis, ujub, lorak. Ini dah habis bersarang dalam badan ni. Riak ada, ujub ada, takabur ada, macam-macam. Habislah, rosaklah. Ada. Jadi itu kepentingan dan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Lebihnya. Kerana dia akan menyelamatkan diri kita. Bak kata tamsilan, contoh yang dibuat oleh guru kami di pondok, iman ni macam biji benih, dia kata. Kita nak tanam pokok apa? Pokok durian musangking sebagai contoh. Maka benihnya benih musangking. Bila tanam benih musangking, yang akan naik pokoknya pokok apa? Takkan naik pokok pisang. Pelik. Benih musangking naik pokok pisang. Tu gila namanya. Mana jadi begitu? Tanam musangking, naik pokok musangking lah. Sama tak? Tanam iman, naiknya jadi orang beriman. Betul. Kita daripada kecil lahir sebagai seorang Islam, membesar pun Islam lah kita. Daripada kecil kita lahir daripada kalangan orang beriman, bila besar kita jadi orang beriman. Betul, tanam benih musangking, naik pokok musangking. Tapi masa pokok tu nak naik, biar gitu saja ke macam mana? Boleh ke kita biar? Bila naik pucuk, babi sondol. Nak rosak pokok. Bila rosak pokok, tak disiram pula, tak buh baja. Akhirnya pokok memang naik, pokok musangking. Tapi bertahan lama tak? Tak, akhirnya mati. Begitulah iman. Memang sudah ditanam iman. Kita jadi orang Islam, sejak lahir lagi kita Islam, kita orang beriman. Tapi kalau iman tu tak dibaja, iman tu tak disiram, iman tu tak dipagar daripada benda-benda yang akan merosakkan dia, dibiarkan saja iman tu, akhirnya iman tu memang dia naik, tapi akhirnya iman tu akan rosak, lah kali mati iman. Bila iman mati, muka-muka orang Islam, tapi sifat, akhlak langsung tak ada ciri Islamnya. Lepas tu Nabi kata, fi akhiri zaman
la yabqa minal Islam illa ismuhu. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada orang Islam melainkan Islamnya, tinggal nama sahaja. Ni banyak ni. Tengok IC nama, semua nama Islam. Tapi kita tengok sikap perangai, tak ada. Boleh makan kedai orang kafir, tak ada rasa sensitif. Nampak? Pakaian langsung tak ada beza dah dengan orang kafir. Malah kadang-kadang pakaian dia lebih teruk daripada orang kafir. Orang kafir tak dedah aurat sangat macam dia. Dia lebih teruk lagi. Pakai habis benjolan nampak. Timbul ketak sana, ketak sini. Kita, uish, tak tahu nak kata. Nah, ni zaman dia. Nah, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Sebab apa? Sebab tak dijaga iman tersebut. Nak jaga iman, nak apa yang boleh jaga dia? Ilmu. Nak kita belajar ilmu, ilmu jaga kita. Kita cari harta, harta tak jaga kita. Malah kita yang akan disibukkan menjaga harta. Lepas tu Saidina Ali tak heran. Nak kepada orang yang banyak harta. Dia kata harta kita akan jaga dia. Tapi kalau ada ilmu, ilmu jaga kita. Baiklah kita tak ada harta tapi ada ilmu. Kerana dengan ilmu kita boleh cari harta, tapi dengan harta kita tak boleh cari ilmu. Betul tak? Kita ada ilmu, kita pandai wiring, kita gunakan ilmu wiring kita boleh buat rumah orang, dapat tak duit? Contoh gini, ilmu ada faham ilmu agama, pandai hadis, orang minta mengajar, boleh tak? Orang bagilah sikit bahagian, duit makan sikit ke apa, ada insya-Allah. Tapi kalau kita ada harta banyak, duit banyak, boleh ke beli ilmu? Tak boleh. Beli buku boleh, beli ilmu boleh? Tak boleh. Kalau dengan sebab ada kitab, ada buku boleh jadi alim, tokek kedai kitab paling alim sekali. Siapa semua jenis kitab ada kat kedai dia. Sampai kitab Wahabi pun ada juga kedai dia. Patut dia paling alim sekali sebab bersusun kitab. Bukan satu, kita kat rumah kitab ada tak, tapi satu je. Dia satu kitab tu ada kat 4, 5, 6 biji. Maknanya, kalau ikutlah banyak kitab, patutnya banyak kitab, banyak alim. Tokek kedai kitab paling alim. Tak alim juga. Kadang kita tanya, kitab ni cerita apa? Bab apa kitab ni? Tak, saya pun tak tahu. Saya jual aja, dia kata. Macam saya tu lah, jual apa, kopi pejuang lah, apa lah. Kadang orang tanya, ustaz, dia jadi macam mana bila minum? Entah, saya pun tak tahu sebab saya pun tak minum lagi. Saya jual aja. Macam tu lah. Jual tak semestinya. Memiliki tak semestinya. Jadi ilmu dia mahal. Dia Allah kurniakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, maka Allah berikan dia kefahaman tentang agama. Jadi kalau kita boleh duduk dalam majlis agama, majlis ilmu, itu tanda Allah nak berikan kita ilmu agama. Itu petanda awal kata ulama. Petanda awal ilmu agama nak masuk kat kita, kita dapat hadir di majlis ilmu. Kalau hadir majlis ilmu pun tak dapat, nak kata nak dapat ilmu, memang macam mana nak dapat ilmu, hadir majlis ilmu pun tidak. Jadi petanda awal, soal dapat tak pergi, tapi petanda dah ada. Petanda awal nak boleh kedapat ilmu tu, dengan Allah ringankan, mudahkan kaki kita untuk sampai ke majlis ilmu. Dan insya-Allah kita istiqamah. Pasti kalau kita orang cakap apa, lembab sangat sekalipun, takkanlah tak masuk satu pun. Ibaratnya dulu Syekh Ibnu Hajar, dia mengaji di pondok dia selama 40 tahun tak faham-faham ilmu. Bukan 4 tahun, kita ngaji 4 tahun tak faham. Ni 40 tahun tak faham. Akhirnya dia merajuk, dia keluar daripada pondok dia, menangis, dia duduk dalam sebuah gua. Sedang dia duduk dalam gua tu, Allah tunjukkan kat dia air menitik di atas batu. Air menitik, bukan jirus, menitik, tik tik, maknanya sikit aja titik tu, tik tik, tapi berlubang batu tu. Terus dia dapat satu kefahaman. Dia kata, batu ni keras, tapi kalau dititik air yang sangat lembut, tapi istiqamah, tetap di tempat yang sama, lama-lama berlubang jua batu ni. Takkanlah aku ni keras sangat macam batu. Dia pun balik ke pondok dia sambung lagi mengaji. Allah buka kefahaman ilmu pada dia, sehinggakan kata guru kami, kitab yang dia karang sama tinggi dengan orang berdiri. Kita berdiri, tebal tu kitab
yang dia tulis. Maknanya ilmu ni ada, punya alim sehingga dia terkenal. Sampai hari ni orang duk sebut-sebut namanya Syekh Ibn Hajar. Itu kitab Tuhfah dia karang. Hebat, sangat-sangat orang yang sangat alim. Nah, jadi kita ni tak apalah, tak faham lah ustaz. Memanglah bukan nak terus-terus faham. Yang penting kita buat apa yang Allah suruh. Saya semayang tak khusyuk gak. Yang penting kita buat apa Allah suruh. Allah suruh semayang. Khusyuk tu akan datang bila kita buat secara berterusan. InsyaAllah satu hari nanti kita akan dapat. Nah, yang penting kita buat. Buat dulu apa Allah perintah. Allah suruh kita menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Maka soal faham, Allah yang akan kurniakan. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Dan kita akan sambung. Dan sabda Nabi SAW. Ini kelebihan menuntut ilmu lagi. Kali ini dia bawa dalil hadis Nabi pula. Pada sesi kuliah yang akan datang dengan izin Allah. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita sampaikan memberikan kefahaman kepada kita bersama. Dan memberi satu suntikan kepada diri kita untuk kita buat perubahan, supaya kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama Allah. Kalau bahagian dunia kita nak cari kerja, kita boleh langkau satu daerah, langkau satu negeri. Takkan nak bahagian mencari bahagian akhirat kita tak boleh nak langkau. Kebetulan tempat kita tak ada pengajian, kita cari di tempat orang lain, walaupun kita masuk karya orang lain. Yang penting niat kita nak mencari kefahaman agama. Kalau kita cari Allah, Allah lebih-lebih lagi akan cari kita. Tapi kalau kita sendiri yang segan, sebelum saya akhiri majlis, ada sikit kisah. Zaman Nabi ada 3 orang dia datang dalam majlis, dia duduk di belakang sekali. Kemudian yang seorang ni dia mencari-cari tempat yang lebih dekat dengan Nabi. Akhirnya dia jumpa. Dia pun pergi ke depan dan duduk dekat dengan Nabi. Orang kedua, dia menyorok-nyorok di orang yang kat belakang. Dia nyorok kat belakang tu. Orang yang ketiga, dia bangun dan balik. Nabi nampak ketiga-tiga ni. Kemudian Nabi sebut dalam majlis tu. Nabi kata, ketahuilah ada 3 orang. Ada kisah 3 orang. Satu orang sebabkan dia mencari Allah Ta'ala, maka Allah bukakan ruang pada dia. Sehingga dia dapat tempat duduk yang Allah berikan pada dia. Orang kedua, dia malu-malu dengan Allah, maka Allah pun malu-malu dengan dia. Orang ketiga, dia berpaling dengan Allah, maka Allah juga berpaling padanya. Jadi kita janganlah jadi orang yang ketiga ataupun yang kedua. Jadilah orang yang pertama. InsyaAllah lagi kita dekat dengan Allah, Allah lebih dekat dengan kita. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.